Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, seluruh dunia ni tidak akan aman sampai bila-bila jika manusia ni tidak berubah kepada taat perintah Allah dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak sukakan Allah sehingga Allah suka. Tidak akan aman, dan manusia tidak akan dapat kehidupan yang lebih baik. Seperti mereka cakap lah, mendapat kehidupan yang lebih baik. Tak pernah lebih baik. Apa yang manusia dapat lebih buruk selagi manusia tidak berubah. Amalan dia lah. Allah yang membuat bahagia, membuat tenang, membuat sejahtera. Tidak melihat selain daripada amal lah hati manusia. Allah tak bagi nilai pada jalan raya yang baik, kenderaan yang laju, duit yang banyak. Negara di dunia, negara yang 10 negara kaya di dunia, 10 negara paling murah barang dalam Facebook, dalam YouTube. 10 negara yang miskin. Itulah yang manusia lihat. Ini tidak akan mengubah pandangan Allah. Allah tak lihat langsung negara miskin ke, negara kaya ke, negara cantik ke. Allah lihat amal orang yang dalam negara itu dan seluruh dunia. Jadi Allah lihat hati dan amalan manusia. Hati itu mempengaruhi apa manusia buat. Apa yang manusia percaya, hati itu manusia buat. Sebab itu disebut Allah lihat hati dan amalan. Tapi ringkas pun Allah melihat amalan, sama ada baik atau buruk. Itu ringkasnya. Jadi manusia berbuat mengikut apa yang dia percaya, mengikut hati dia. Hati itu apa manusia percaya. Jadi apa manusia percaya itu mempengaruhi apa manusia faham, fikir, dan mempengaruhi keduanya itu mempengaruhi apa manusia buat. Apa manusia percaya dan apa manusia fikir mempengaruhi apa manusia buat. Tapi semua orang nak menukar hanya pemikiran. Itu pun dia tak tahu macam nak tukar. Mental revolution, perubahan mental. So dengan tulis buku, ada satu waktu buku, apa mental pun tak berubah. Tulis buku, suruh orang baca, dan tak baca. Kaedah menulis buku ni dan suruh orang baca tak mengubah kepercayaan. Kerana apa? Kepercayaan tu berubah dengan kita ulang kali cakap perkara yang kita nak ubah. Jadi apa percaya yang kita nak ubah ialah dari percaya kepada benda selain Allah bagi faedah, bahaya, kepada Allah bagi faedah dan bahaya, bukan percaya yang lain. Yang lain tu semua percaya yang salah. Yang kita sekarang ni salah apa kita percaya itu. Kita percaya selain Allah bagi faedah. Itu ringkasnya. Selain Allah bagi bahaya. Itu percaya yang salah. Jadi apa yang kita faham akan jadi salah, dan apa kita buat jadi salah. Jadi apabila semua yang kita buat jadi salah, kita dapat yang buruk lah datang. Iaitu datanglah bala, datanglah
pergaduhan, perkelahian, perkelahian, datanglah perang. Ada beberapa perang, datanglah kemusnahan. Seperti mana terlihat perang di Iraq, perang di Syria, perang di Lebanon, di Israel, di mana sempatlah. Jadi peperangan ni adalah benda buruk yang datang dari Allah. Allah buat kita perang tau. Perang tu bukan kita buat, Allah buat kita perang. Bila Allah buat kita perang, kita tak elak, perang tak datang. Puas kita nak elakkan perang. Kata Mahdi, saya cuba nak elakkan masa financial crisis tu, saya cuba nak elak political crisis tahun 98, tapi jadi juga dia. Political crisis dengan Anwar. Dia cuba nak elak tapi tak boleh. Allah buat dia. Jadi memahat nama dalam sejarah Malaysia Anwar Ibrahim sebagai pejuang reformasi. Sekarang ni orang yang dia nak tumbangkan tu Mahathir Mohamad, yang dia nak reformkan tu, apa yang Mahathir buat tu semuanya salah. So dia nak reform, sebab itu dia nak tumbangkan Mahathir. Akhirnya bersama. Sekarang ni Pakatan Harapan. Sekarang kata Mahathir, Anwar dah tak marah saya dah. Jadi apa reformasi yang Anwar buat tu? Reform apa? Waktu dia bersama Dr. Mahathir, dia dapat kuasa dengan isteri dia Wan Azizah. Dua-dua membantu dalam membuat reformasi. Apa reformasi dia? Dia nak reform apa? Pertama sekali nak direform ni, wahai Anwar, ialah kepercayaan manusia dan fikiran. Bukan kita nak membenteras rasuah daripada orang yang korup. Kita tidak mahu Melayu yang korup, kita tidak mahu Cina yang korup, kita tidak mahu India yang korup, kita tak mahu Iban yang korup. Kita mahu Melayu yang baik, yang tidak korup, tidak rasuah. Macam mana nak buat tu Anwar? Cakap reform apa? Reform dengan bercakap, dengan berceramah, dengan melaung sana, melaung sini, reformasi. Itulah yang ada dibuat oleh Pakatan Harapan tu. Pakatan Harapan yang diketuai oleh Anwar, Pakatan Rakyat. Itulah kerja dia. Membuat reformasi dengan menjerit-jerit di jalan-jalan raya dan di mana-mana lah. Sampailah hari ketika ni masa dia Parti Bersatu memerintah, itu juga jeritan dia, reformasi. Apa yang direform dia tu? Hari ni ada orang Malaysia reform? Tak ada lah kan? Makinlah kita kata Anwar tak memerintah lagi 2 tahun lebih kurang dapat memerintah. Apa step reformasi dia? Apa langkah pertama? Bukan menjerit. Langkah pertama untuk buat reformasi bukan menjerit, menukar kepercayaan dan kefahaman. Macam mana nak tukar tu? Tahu tak? Tak tahu juga. Jadi tak ada reform lah. Apa reform pun tak berlaku apabila kepercayaan tu tak ditukar. Dan pemikiran menjerit aja macam Anwar dan dia punya ni reformasi tak akan sampai bila pun tak akan berubah. Jadi jangan kita percaya semua tu. Anwar akan melakukan reformasi jika jadi dia Perdana Menteri. Tak. Menjerit adalah dan menjerit dan bercakap. Dan banyak yang bodoh-bodoh semua ikutlah. Menjerit juga lah. Dan bercakap. Allahu Akbar. Itu tak boleh buat kita dapat kebesaran Allah dalam hati tu. Orang-orang PAS Allahu Akbar.
Tak habis-habis, takbir. Allahu Akbar. Itu tak boleh buat. Mengubah. Tak boleh buat. Sebab itu mereka tak dapat Allahu Akbar dalam hati. Allah Maha Besar. Cara dia tu tak kena dan tak betul. Sebab apa tak betul? Samad? Kerana dia bukan cara yang Allah tunjuk. Cara yang Allah tunjuk, cara Nabi. Tak nak ikut Nabi. Mana nak berjaya? Cara orang putih menjerit-jerit di jalan raya, demonstrasi. Semua kita ikut orang bodoh dalam dunia ni. Sampai bila pun tak berjaya. Orang yang tak faham, tak tahu macam mana nak buat reformasi, menjerit aja, itu semua bukan orang bijak. Orang yang bijak, orang yang ikut Nabi. Macam mana dia reform? Allah ajar dia lah. Dia tak tahu ya. Allah ajar dia reform masyarakat Arab. Masyarakat Arab sebelum Nabi SAW datang bukan masyarakat yang baik. Lebih buruk daripada kita lah saya rasa. Apa tak buruknya? Rasuah ni tak payah kita cakap lah. Kan? Dia boleh bergaduh, berbunuh bertahun-tahun. Dari keturunan datuk moyang dia turun sampai tak berhenti gaduh dia. Dia akan terus ingat. Macam itu punya kepercayaan dia dan amalan dia lah. Sebab kepercayaan yang buruk lah dia jadi macam tu. Jadi Mekah tu tempat apa persinggahan kan. Orang peniaga dari Yaman pergi ke Mekah berhenti. Lepas tu naik lagi ke Syam berhenti ke Mekah. Jadi dia very important and strategic place. Because it's in the middle. So kat situ banyaklah peniaga berbulan-bulan tak jumpa bini kan. So kat situ larislah perniagaan. Menjual badan. Perempuan menjual badan. Sangat laris dekat Mekah sebelum Nabi dah dihantar. Perjudian. Perjudian, apa maksiat lah sana. Semua dia orang berehat sebelum nak meneruskan perjalanan. Buat apa lagi? Berjudi. Sain benda berniaga, bertukar barang, berjudi. Lepas tu buat seks. Perempuan semua buat iklan. Dan kalau dia berjudi tu, perempuan yang mengandung kata ini lelaki ke tidak. Lepas tu dia koyakkan perut orang tu. Depan-depan semua. Ada masalah. Dia minum arak tu, tengkorak manusia kan. Manusia punya nilai tak ada. Semua haiwan. Haiwan ganasnya, bukan baiknya. Ganas. Macam itu punya reform. Cubalah Anwar belajar sikit dengan Nabi. Cakap ikut Abim. Tapi Abim semua ni dia punya asas perjuangan tak ikut Nabi semua. Semua tak ikut Nabi. Jadi semua manusia kat dunia ni tak nak ikut Nabi. Sebab tak ada la ilaha illallah, tak adalah Muhammad Rasulullah. Kenapa semua tak nak ikut Nabi? Sebab la ilaha illallah tak ada. Tiada Tuhan melainkan Allah tu tak ada dalam hati dia. Tak ada nak ikut Nabi. Jadi ikut siapa? Ikut yang bukan Nabi. Semua pemikir-pemikir barat kan? Dengan ceramah Anwar pun kita tahu nama yang selalu dia quote semua pemikir barat. Pemikir itulah. Dia tak ada quote Nabi kan? Pertama sekali Anwar dia tak buat dakwah, pergi rumah ke rumah, dia tak ada macam Nabi, tak buat. Itu sebab dia tak ikut Nabi. Pertama perintah iaitu mengajak manusia kepada Allah ni, dia tak buat. Jadi dia jadi pakar reformasi dengan menjerit lah. Menjerit dan melaungkan di jalan-jalan di mana reformasi.
Jadi orang yang ikut dia tu semua dalam kumpulan yang orang yang sesat lah. Orang yang tak tahu arah tuju jalan. Orang yang tak ikut Nabi SAW ni orang yang sesat. Orang yang tak ikut sunnah. Orang yang tak ikut Nabi ni orang yang tak ikut Quran. Orang yang tak ikut Quran, orang yang tak ikut Allah lah. Jadi mana boleh. Jadi semuanya sesat. Jadi orang yang ikut Anwar ni semua orang sesat sebenarnya. Tak payahlah nak berjuang nak dapat kuasa. Disesatkan semua orang kat Malaysia ni. Berdosa aja, mengumpul dosa nak buat apa? Kalau saya ketua ajaran sesat, yang ikut saya dapat tak dosa dia? Nampaklah. Ajaran sesat bukan ayat pin aja. Ayat pin tu bukan ajaran sesat, dia dah kafir sebenarnya. Kita boleh panggil ajaran ayat pin tu sesat, kita kena panggil orang ayat pin ni orang kafir. Di Terengganu tu hari ni masih lagi ada orang yang ikut ayat pin. Dalam interview tu orang kata aku nampak ayat pin di langit. Aku nampak dia, sebenarnya nampak jin tu. Jin memanglah. Jin mana besar dia tu. Dia ke atas lagi. Aku atas bukit, dia atas lagi. Tuhan kami lah tu ayat pin. Tuhan langit. Dia tu bukan ajaran sesat tu. Dia tu sebenarnya sudah kafir. Kita tak boleh listkan dia dalam ajaran sesat. Qadiani tu bukan. Dia kena kafir. Sebab itu diwartakan dalam mahkamah baru ni, pejabat agama tak boleh buat apa-apa kat dia. Sebab dia bukan orang Islam. Tapi kita kena dakwa dia, kenapa kau guna amalan orang Islam? Kenapa panggil Islam? Tak boleh. Panggil Qadiani je. Islam tak boleh. Dia bukan orang Islam yang sesat, dia orang kafir. Orang sesat, orang Islam yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah macam Anwar tu, tapi tak ikut Nabi. Namanya orang yang sesat. Dia bukan orang kafir. Kita nak kata Anwar kafir ataupun UMNO kafir, sebab dia mengucap je. Jadi pas mengatakan UMNO kafir, saya salah, berdosa. Kita tak boleh kata orang UMNO sesat, orang UMNO kafir, ataupun orang ABIM semua ni, Anwar ni kafir. Dia orang Islam tapi sesat. Tak ikut apa? Tak ikut sunnah. Kerana tak buat gash, tak buat kerja dakwah. Sunnah yang besar sekali Nabi itu ialah buat dakwah. Pergi jumpa orang, rumah ke rumah. Yang bukan Islam dia ajak ucap kalimah. Itu yang sunnah. Dan yang dah Islam, yang tak taat, diingatkan dia tentang kalimah, dia ajak dia suruh taat. Pertama sekali dia ajak dia buat kerja dakwah. Ini tak dibuat oleh Anwar, tak dibuat oleh Dr. Mahathir, mana dia boleh jadi jalan lurus? Dia namanya orang yang sesat. Jadi yang sesat ni banyak tak? Yang sesat ni sebenarnya banyak. Yang orang Islam, dia tak Islam lagi, dia dah kafir pun banyak juga. Tapi kita kena ubah definisi ni. Sebab apa kita tak boleh kata orang sesat, orang kafir, orang yang kafir sesat, dia kafir dah, tak boleh kata dia sesat. Dan orang sesat kita kata kafir. Macam UMNO, pas panggil dia, tak boleh. Bersalah, berdosa. Jadi orang UMNO, orang ABIM semua ni, dia orang Islam yang sesat. Dan orang Islam umumnya orang yang sesat. Jadi inilah namanya dalam Fatihah, surah Fatihah, Allah suruh kita berdoa. Dan setiap kali baca Fatihah, iaitu kalau kita semayang 5 waktu, berapa kali kita berdiri? 17 kali. Sebab itulah 17 kali baca Fatihah, 11 kali diperintah untuk minta doa, jalan yang lurus. Jalan lurus tu jalan mereka yang diberi nikmat, iaitu para Nabi. Yang kita Nabi Muhammad SAW. Itu diberi nikmat tu. Orang yang diberi nikmat Nabi-Nabi tak. Tak ada orang lain. Sebab itu dia diberi wahyu, dia diberi Quran, diberi kitab.
Injil, Taurat, itulah Nabi-Nabi. Jadi bukan jalan mereka yang dimurkai. Jalan yang dimurkai ni orang kafir. Semua orang tidak mengucap kalimah. Itu orang yang dimurkai. Yahudi, Nasrani, orang Cina, India yang kafir, semua tu, dan munafikin yang ucap kalimah tapi tak diterima, masuk dalam tu. Yang ini kita tak tahulah dia kafir, tapi dia kafir. Dia pun termasuk kat situ. Orang munafikin ni kita kena layan dia macam orang Islam juga. Tak boleh bunuh dia, tak boleh sebab dia orang yang menampakkan diri orang Islam. Kalau kita bunuh dia, kita macam bunuh orang Islam lah. Kita tak boleh kata dia munafik. Mana kau tahu? Jadi itu yang terpaksa menahan, tetap baik dengan dia, usaha supaya dia jadi orang Islam yang benar, orang munafik ni. Bukan kita nak buat apa-apa kat dia. Kita kena diam je. Macam Nabi SAW buat lah. Nabi SAW tahu munafik mana, tapi dia tak ada nak bunuh dia. Kalau Nabi bunuh, orang akan bagi tahu Nabi bunuh umat pengikut dia. Mana boleh macam tu. Jadi terpaksalah menahan. Jadi munafik tu ada. Jadi mereka ni berpura-pura orang Islam, tapi sisi Allah orang yang dimurkai. Jangan bagi kami jalan mereka yang kamu murkai dan jalan mereka yang sesat. Itu orang yang mengucap kalimah tapi tak ikut sunnah. Maknanya tak ikut Quran, tak ikut Allah. Inilah macam semua orang Islam di dunia hari ini. Hari ini Rashidi ni orang yang ikut jalan benar, tak bersungguh. Rashidi, dia ikut jalan orang yang diberi nikmat. Yazid, dia ikut, tapi tidak bersungguh, maknanya tidak betul lah. Bila kita tak buat bersungguh, maknanya kita tak buat dengan betul lah. Sebab Allah mahu fisilmi kafah, seluruhnya. Tak boleh sikit-sikit, yang ni aku nak buat, macam yang ni aku nak buat sikit-sikit aja macam Sufyan. Maknanya tidak sungguh-sungguh. Dia nak buat kerja Nabi tempatan aja, yang kerja Nabi yang keluar korban harta diri, tak nak. Yang ni tak nak. Itu maknanya tak bersungguh lah. Kan? Dia tak mau belanja harta dia macam Rashidi. Kan? Pakai duit orang kata nak bayar tapi tak bayar sampai hari ni. Itu termasuk tak bersungguh. Dan buat kerja Nabi. Dah ikut jalan orang beri nikmat tapi tak betul ni ikut. Jadi sama dengan tak betul ikut Quran. Jadi Nabi SAW mahu orang yang diberi nikmat ni orang yang ikut Quran dan sunnah dia. Sebab itu kamu kalau ikut Quran dan sunnahku, kamu tidak akan sesat. Kenapa Nabi cakap perkataan sesat? Orang tak faham, orang Islam. Nabi cakap kalau kamu ikut Quran dan sunnahku, kamu tidak akan sesat. Itu pun tak faham. Tapi dia cakap, maknanya bila kamu tidak ikut sunnah Nabi, kamu orang sesat. Kamu tak ikut Quran lah maknanya. Walaupun kamu mengucap lah. Jadi Nabi tak bagi tahu, kalau kamu tak mengucap, kamu orang yang sesat. Tak. Orang yang tidak mengucap ni orang yang kafir. Dia tak termasuk orang yang sesat. Jadi orang sesat ni orang Islam, iaitu orang yang mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kalimah tu tak masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Sebab apa? Sebab dia dah selepas mengucap, dia tak buat dakwah, dia tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Dia tak berada di jalan-jalan lorong-lorong macam Nabi, korban harta diri, tinggal anak bini, tinggal kerja, pergi bergerak seluruh dunia dengan harta dan diri. Itu dia tak buat. Apa pun tak buat. Kerja tempatan pun tak buat. Keluar-keluar pun tak buat. Hanya pergi keluar hari-hari cari makan. Itu orang Islam yang sesat. Orang Islam sesat ni hari-hari keluar. Dia kata aku pun keluar ya. Masa jemaah tabligh
dulu kita ajak orang keluar, dia kata aku pun keluar hari-hari. Dia marah kita lah. Sebab ajak dia keluar, tak habis-habis ajak aku keluar. Hari-hari aku keluar. Jadi dia orang keluar hari-hari dia kata. Dan kadang-kadang pergi luar negara dia, untuk buat kerja dia. Itu jadi keluar. Untuk apa? Untuk dapat duit. Cari makan untuk anak bini. Ibadah. Apa? Ibadah. Cari makan untuk anak bini pun ibadah ni, tuan. Yelah. Kita pun malah nak bertengkar dengan dia. Jadi dia tak buat kerja tu. Kerja keluar cari makan je. Sama ada pergi luar negeri, dalam negeri, semua untuk cari makan. Sampailah habis bekerja, umur 55 dulu, sekarang 60, bersara. Berehat dengan duit persaraan, tak cari makan lagi, makan aja. Dan jaga cucu. Dan anak-anak semua kahwin. Dan duduk melihat semua ni kejayaan aku. Aku telah berjuang dengan harta dan diri selama aku hidup ni untuk menghidupkan, membangunkan 6 anak aku berjaya. 1 doktor, 1 engineer, 5 seorang aja penganggur. Dia cakap malang yang seorang. Tiba-tiba sekali dia sakit, stroke. Dia tengah memuji saya, anak baguslah, banyak yang bekerja doktor, engineer, 1 je penganggur. Kerja, kadang-kadang kerja, kadang tidak. Sekali stroke. Tengok anak penganggur tu yang yang tak kerja. Sekarang aku balik rumah abah, bawa barang-barang lagi. Sebab aku tak ada kerja, aku nak jaga abah sekarang. Abah sakit. Menangis bapak dia. Anak yang dia sangka semua berjaya tu, macam jadi macam pensyarah, profesor, doktor, semua sibuk dengan kerja. Ziarah abah dia stroke, terima kasih abah, minta maaf, nak balik. Perempuan ke lelaki, yang tinggal anak penganggur tu. Yang mana yang dapat kerja. Tu jangan kadang-kadang kita bangga sangat dengan anak-anak yang kerja ni semua. Tiba-tiba bila kita sakit, siapa yang datang banyak? Ialah mak. Mungkin yang tak kerja je lah. Baru menangis. Aku tak patut pandang rendah anak itu. Anak punya Allah buat. Jadi Allah buat tu untuk jaga kamu. Macam saya cakap dengan Arsyad, anak dia apa? Arsyad anak dia apa nama? As'ad tu. Allah buat macam tu untuk jaga mak dia, Arsyad sendiri. Sekarang kita boleh tengok kan, kalau dia dah bekerja, sibuk semua, mana jadi As'ad tu ada sebabnya Allah buat macam tu. Kan? Dia apa kerja pun tak boleh lama. Kerja berhenti. Kenapa Abdul Rahman dia dah masuk universiti dah? Tadi patut tak boleh masuk lagi. Fakulti Perubatan, tinggal dekat rumah. Nak jaga saya lah. Pergi kedai, beli lauk, pergi kedai beli lauk. Kan? Mana dia buat kerja lain, kau buat repair sana, repair situ. Anak saya yang lain semua keluar. Macam-macam bisnes, itulah, inilah. Tapi duit pun tak bagi kat saya juga. Melainkan sikit lah dia orang bagi. Kan? Rahman dia duduk rumah, tapi walaupun dia malas juga lah. Dia buat kerja berat aja. Pergi beli-beli barang, atau repair ni, repair tu, lain tak ada. Yang cuci-cuci ni tak ada. Jadi kita kadang kita tak tahu, kan? Jadi orang dunia ni dia tak tengok tu semua. Dia tengok anak yang tak pergi kerja ni pemalas, dia marah, tak habis-habis bagi keluar kuliah kat budak. Jadi dia tak tahu nanti. Jadi dia berbangga semua. Itu semua Allah tak lihat kan. Allah SWT tak lihat. Kalau kita dapat anak semua bagus. Bagus maksud kita dapat kerja dunia. Yang itu bukan tanda bagus tu. Kalau kita dapat anak kita tu, bukan makna kita dapat syurga kan. Allah semua tak lihat tu. Allah lihat iman dan amal kita. Itu yang kita patut di hari tua berusaha. Kalau tak buat lagi, silalah buat. Pertama sekali nak datangkan iman yang betul, yakin yang betul. Bukan dengan duduk rumah jaga cucu. Kena pergi buat kerja dakwah. Korban harta diri. Macam Nabi SAW.
berjuang sebelum masuk kubur. Katakanlah tak dapat iman yang kuat, tapi Allah masih lihatlah usaha yang kita buat untuk jadi orang beriman bersama. Mudah-mudahan Allah kesian kat kita, kerana dah dimatikan sebelum dapat. Kita mati dengan jadi orang beriman bersama. Tapi hari ini orang lupa semua. Persiapan untuk mati walaupun dah 70 tahun. Walaupun umur 60 tahun dah nak mati, masih lagi jaga kebun. Masih lagi usaha atau cari makan ni. Tak habis-habis. Sampailah ke nafas yang terakhir. Macamlah mencari makan, menjaga anak ni. Tujuan, maksud sebenar Allah buat kita kat sini. Allah bukan buat kita untuk itu, tak? Untuk dia menjadi orang beriman beramal saleh supaya dapat Allah masukkan kita dalam syurga. Maksud sebenar Allah jadikan kita untuk kita berjaya, bukan gagal. Okey, dah.